Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kumpulan kami terdiri daripada 4 orang ingin membentangkan tajuk Perjanjian Hudaibiyah. Saya Nur Zulaika binti Raslan, nombor matrik 061729. Saya akan membentangkan tajuk sebab-sebab berlakunya Perjanjian Hudaibiyah dan juga isi-isi yang terdapat di dalam Perjanjian Hudaibiyah. Seperti yang kita tahu, Perjanjian Hudaibiyah ini merupakan satu perjanjian yang ditandatangani oleh Rasulullah bersama kaum musyrikin Mekah, di mana perjanjian tersebut dia bertujuan untuk menuntut bela ke atas kematian Saidina Uthman bin Affan. Ia berlaku pada tanggal 628 Masihi, iaitu tahun ke-6 Hijrah, yang merupakan tahun berlakunya peristiwa yang menyebabkan dakwah Islam semakin berkembang dengan luas. Peristiwa perjanjian ini beroleh nama sebenar dengan tempat termeterainya perjanjian antara umat Islam serta kaum musyrikin Quraisy, iaitu di sebuah perkampungan di kota Mekah, sebuah perkampungan Hudaibiyah yang terletak di pinggir kota Mekah. Bermulanya peristiwa ini iaitu ketika Rasulullah berada di Madinah, baginda telah mendapat satu mimpi bahawa baginda baginda bersama umat Islam yang lain akan memasuki kota Mekah, Masjidil Haram, untuk menunaikan umrah. Perkara ini telah dinyatakan di dalam Al-Quran. Seperti yang kita lihat di dalam slide ini, ayat Al-Quran yang bermaksud demi sesungguhnya Allah telah menyatakan benar Rasulullah dalam perkara mimpi itu dengan kenyataan yang sebenar, iaitu sesungguhnya kamu tetap akan memasuki Masjid Al-Haram pada masa yang ditentukan dalam keadaan aman, dengan mencukur kepala kamu, dan kalau tidak pun kamu mengguntingkan sedikit rambutnya, serta kamu tidak merasa takut akan pengkhianatan musuh sehingga kamu balik daripada situ. Allah menangguhkan berlakunya kenyataan itu kerana ia mengetahui ada baiknya dalam penangguhan itu. Yang kamu tidak mengetahuinya, maka ia akan menyediakan sebelum terlaksananya mimpi itu satu kemenangan yang dekat masa berlakunya. Maksudnya ayat kat situ Allah bagi tahu yang Rasulullah ni akan masuk ke Mekah dengan aman, tanpa ada sebarang pengkhianatan daripada musuh. Tetapi apabila Rasulullah ni masuk ke dalam pergi ke Mekah, baginda disekat oleh pihak musyrikin Quraisy untuk Rasulullah ni nak masuk ke ke Mekah. Jadi berdasarkan maksud ayat Al-Quran tersebut, mimpi Rasulullah itu ia menjadi satu wahyu, iaitu bahawa Rasulullah ni apabila mendapat satu mimpi itu, baginda menceritakan mimpi tersebut kepada umat Islam. Lalu Rasulullah ni bersama 1,400 orang Islam menuju ke Mekah dengan membawa binatang-binatang mereka untuk menunaikan umrah. Jadinya apabila Rasulullah ni dalam perjalanan dan sampai ke Mekah, perjalanan Rasulullah bersama umat Islam yang lain disekat oleh kaum musyrikin. Selepas itu mereka menghantar wakil untuk datang bertemu Rasulullah untuk mengetahui apa tujuan yang sebenar Rasulullah bersama umat Islam yang lain datang ke Mekah ni. Lalu Rasulullah pun menghantar Uthman bin Affan bertemu dengan wakil pihak musyrikin ni untuk menjelaskan apa tujuan baginda dan bersama umat Islam yang lain. Tetapi Saidina Uthman bin Affan ni dia disekat oleh pihak musyrikin Quraisy selama 3 hari, dan sehingga timbulnya perkhabaran bahawa Uthman ni dibunuh. Lalu Rasulullah ni serta umat Islam ni buat persiapan dan berbincang sesama umat Islam dan bersepakat untuk mengadakan sumpah setia menuntut bela ke atas kematian Uthman bin Affan ni. Sumpah setia yang dibuat bersama Rasulullah bersama umat Islam itu yang dinamakan sebagai Bai'ah Ridwan, iaitu diambil sebenar diadakan di bawah pokok
yang bernama Ridwan. Okey, apabila pihak musyrikin tahu Rasulullah bersama umat Islam ni ingin mengadakan sumpah setia tersebut, lalu mereka gentar dan mereka menghantar wakil iaitu yang bernama Suhail bin Amr untuk berunding dengan Rasulullah. Lalu Rasulullah pun bersetuju untuk mengadakan perjanjian dengan pihak musyrikin. Perjanjian tersebutlah yang dinamakan sebagai perjanjian Hudaybiyah. Sebenarnya tempat temeterannya perjanjian tersebut. Okey, seterusnya kandungan dan isi-isi yang ditulis dalam perjanjian Hudaybiyah yang dibuat antara Rasulullah bersama umat Islam, iaitu yang pertamanya umat Islam dibenarkan menunai ibadah umrah pada tahun berikutnya, yang mana kejadian ini berlaku pada 6 Hijrah. Tetapi dalam syarat dalam isi perjanjian tersebut telah ditetapkan bahawa mereka boleh menunaikan ibadah umrah pada tahun berikutnya, iaitu pada tahun 7 Hijrah. Okey, yang kedua, kabilah Arab bebas memilih dan menyokong mana-mana sahaja pihak, sama ada mereka memihak kepada orang Islam di Madinah atau orang Quraisy di Mekah, tanpa dengan kerelaan mereka sendiri, tanpa ada pasangan dan mana-mana. Okey, yang ketiga, gejatan senjata selama 10 tahun antara kedua belah pihak, di mana sewaktu dalam tempoh tersebut mereka tidak boleh berperang, sama ada pihak Quraisy dan umat Islam tidak boleh berperang, dan tidak boleh berlaku pengkhianatan di atas perjanjian tersebut. Okey, seterusnya yang keempat, orang Quraisy yang lari ke pihak Islam tanpa kebenaran keluarga dikembalikan semula, iaitu apabila orang Quraisy pergi ke umat Islam, pergi ke pihak Islam tanpa izin dan keluarga, mereka akan dikembalikan semula. Okey, manakala yang kelima pula, orang Islam yang lari ke pihak Quraisy tidak perlu dikembalikan. Okey, apabila orang umat Islam ni apabila salah seorang umat Islam ni pergi ke pihak Quraisy pula, mereka tidak perlu dikembalikan kepada kepada pihak Islam, kepada pihak Islam Mekah semula. Okey, walaupun perjanjian yang dibuat oleh Rasulullah bersama umat Islam ni dengan pihak musyrikin Quraisy dilihat agak berat sebelah kepada pihak musyrikin Quraisy, namun baginda yakin dengan keputusan, dengan perjanjian tersebut terdapat hikmah dan kemenangan besar bagi orang Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurhadiah binti Muhammad Arifin, Nometrik 059369. Saya akan membentangkan tajuk Ikrar Ridwan dan permulaan pelaksanaan perjanjian. Peristiwa perjanjian Hudaybiyah ini telah berlaku Bai'atul Ridwan pada tahun ke-6 Hijrah 628 Masihi, ketika Muhammad bersama 1,600 atau 1,400 orang sahabat dari Madinah menuju kota Mekah untuk menunaikan umrah. Nabi Muhammad telah mengutuskan Uthman bin Affan kepada Abu Sufyan dan pemuka-pemuka Quraisy yang lain. Orang pertama yang ditemui oleh Uthman bin Affan setibanya di Mekah adalah saudara sepupunya sendiri, iaitu Abban bin Sa'id. Dengan dihantar oleh Abban bin Sa'id, pergilah Uthman mengunjungi pemuka-pemuka Quraisy, menyampaikan misinya dan menuntut pengertian dari pihak mereka tentang maksud kunjungan Rasulullah ke Makkah agar terhindar pertumpahan darah yang tidak diinginkan. Dalam pada itu, sementara Rasulullah menanti-nanti kedatangan Uthman dengan harapan membawa berita gembira, tiba-tiba beliau mendengar bahawa Uthman bin Affan telah dibunuh oleh Quraisy. Setelah itu, Rasulullah memanggil sahabat-sahabatnya sambil berdiri di bawah sebatang pohon dalam lembah itu. Mereka semua berikrar berjanji setia kepadanya untuk tidak beranjak sekalipun sampai mati. Mereka semua berikrar dengan iman yang teguh, dengan kemahuan yang keras. Suasana tegang tiba-tiba lenyap ketika berita itu didengar bahawa Uthman tidak dibunuh dan cukup yakin. Tidak lama sebelum Uthman tiba, lapornya kepada Rasulullah bahawa orang-orang musyrikin Quraisy akan mengirimkan utusan memeriksa kebenaran bahawa kedatangan Nabi tidak mempunyai tujuan lain kecuali melakukan sedekah dan beribadah. Sesungguhnya begitu, ikrar Ridwan ini tetap berlaku seperti halnya dengan ikrar Aqabah kedua, iaitu ia sebagai tanda dalam sejarah Islam. Terkenal seorang lelaki bernama Suhail bin Amr
Utusan Quraisy yang kirim untuk berdamai setelah mendengar berita bai'ah Rasulullah dan tekad bulat para pengikutnya untuk masuk ke Mekah atau mati sebagai syuhada. Nama Suhail yang seakar dengan kata sahla yang bererti mudah. Rasulullah bersabda, laqad sahla lakum minal amrikum, telah dipermudahkan dipermudahkan untuk kalian urusan kalian. Hadis riwayat Ahmad. Telah berkata Suhail kepada Rasulullah, hai Muhammad, orang-orang Quraisy telah mendengar berita bai'ahmu dan tekad bulat dari kamu untuk memaksakan masuk Makkah. Orang Quraisy sedar akan bala petaka yang akan menimpa kedua belah pihak jika Rasulullah tetap memaksakan kehendakmu masuk Makkah. Mereka juga akan menyesal atas apa yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab terhadap utusan-utusanmu dan tempat perkemahanmu. Utsman bin Affan tidak dibunuh. Ia berada dalam keadaan sihat dan baik. Aku datang kemari diutuskan oleh Quraisy untuk mencari jalan damai untuk menghindari pertumpahan darah dan melayan jiwa yang akan disayangkan. Beliau mengajak Suhail masuk ke dalam kemahnya untuk merundingkan perdamaian yang dikehendaki secara terperinci dalam suasana tenang. Benar apa yang disampaikan oleh Rasulullah mengenai kedatangan Suhail bin Amr bahawa utusan ini akan membawa kemudahan tanpa tanya ini dan itu. Suhail langsung mengajak melakukan perjanjian tulis dengan Rasulullah. Rasulullah pun memanggil Ali bin Abi Talib untuk bertindak sebagai setiausaha menuliskan isi perjanjian. Walaupun proses menulis skrip perjanjian itu sukar dan berhenti, akhirnya ia dapat disiapkan dan ditandatangani oleh kedua-dua pihak. Umat Islam dan beberapa tokoh menyaksikan perjanjian tersebut. Musyrikin Quraisy seperti ketua perwakilan Suhail bin Amr dan Mikras bin Harz. Ketika itu, beberapa orang Bani Khuza'ah yang hadir menyatakan bergabung di bawah perlindungan Muhammad SAW, dan Bani Bakr bergabung dengan Quraisy Mekah. Setelah selesai menandatangani perjanjian, tiba-tiba Abu Jadal bin Suhail bin Amr bin Yusuf terikat. Dia meninggalkan kota Mekah dan bergabung dengan orang Islam. Melihat ini, Suhail tidak mahu kehilangan peluang keemasan ini. Suhail berkata, wahai Muhammad, ini adalah orang pertama yang saya minta kamu mengembalikannya kepada saya. Abu Jadal pun berteriak, hai kaum muslimin, mengapa aku harus dikembalikan kepada mereka padahal aku datang sebagai seorang muslim? Tahukah kalian apa yang akan aku alami nanti? Sebagai isi perjanjian tertulis, Nabi tidak mempertahankan Abu Jadal. Rasulullah pun berkata kepadanya, Abu Jadal, jadilah kuat dan sabar. Allah akan memberikan kamu jalan keluar untuk umat Islam yang tertindas seperti kamu. Kami juga telah ditandatangani perjanjian dengan mereka pada kita dan mereka telah saling menerima dan memberi. Kita tidak akan mengkhianati perjanjian yang kita capai. Beberapa waktu selepas itu, rombongan orang-orang musyrikin Mekah kembali ke Mekah bersama Abu Jadal. Sementara itu, Rasulullah dan rombongan masih tinggal di Hudaybiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Basirah binti Muhammad Syahrir, nombor metrik 061468. InsyaAllah saya akan menyambung bagi pelaksanaan perjanjian Hudaybiyah. Pada tahun pertama masa berlakunya perjanjian Hudaybiyah, masing-masing pihak berusaha menepati isi naskah perjanjian itu dengan sebaiknya. Orang-orang Mekah yang melarikan diri ke kota Madinah meninggalkan agama jahiliahnya dan ingin memeluk agama Islam dikembalikan kepada keluarganya jika diminta. Walaupun dengan rasa berat dan rasa kasihan kepada yang menjadi mangsa, di antara orang-orang yang melarikan diri dari Mekah dan meminta pertolongan dan perlindungan Rasulullah SAW di Madinah, terdapat seorang wanita yang dipertahankan SAW dan tidak dikembalikannya kepada keluarganya walaupun mereka menuntut.
Alasan Rasulullah menolak pengembalian wanita itu ialah kerana tercantum dalam teks perjanjian itu adalah orang lelaki dan bukan wanita. Maka bebaslah wanita itu yang berjalan kaki dari Mekah ke Madinah untuk puteri Uqbah bin Abi Mu'ayth ialah seorang pemuka Quraisy yang keras memusuhi Rasulullah. Seorang lelaki lain yang datang di Madinah dan melarikan diri dari Mekah kerana memeluk agama Islam adalah Abu Bashir yang setelah tiba dan hendak menemui Rasulullah untuk melaporkan diri, ternyata sudah berada di situ dua orang pemuda Quraisy yang mengejarnya dan menuntut pengembaliannya ke Mekah. Rasulullah yang menghormati perjanjian yang telah dipersetujui itu tidak dapat berbuat selain menyerahkan Abu Bashir kepada kedua orang itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dana Afika binti Mio Muhammad Mahfuz. InsyaAllah hari ini saya akan membentangkan berkenaan dengan kesan dan iktibar dalam peristiwa perjanjian Hudaibiyah. Kesan perjanjian Hudaibiyah yang pertama adalah umat Islam dapat melakukan ibadah haji pada tahun berikutnya, iaitu pada tahun 629 Masihi. Setelah 629 Masihi ini, mereka dapatlah menunaikan ibadah haji atau umrah pada bila-bila masa sahaja dalam keadaan yang bebas dan aman tanpa gangguan orang kafir Quraisy. Seterusnya, yang kedua, dakwah Islam ni dapat disebarkan dengan lebih meluas di Mekah. Hal ini kerana perjanjian mengenai tempoh gejatan senjata selama 10 tahun, iaitu tempoh perdamaian, dapat memberikan peluang kepada umat Islam untuk menyusun strategi bagi menyebarkan dakwah Islam di Mekah. Kesan perjanjian Hudaibiyah yang ketiga telah menyebabkan ramai tokoh-tokoh Arab Quraisy dan raja-raja di semenanjung tanah Arab berjaya untuk memeluk Islam. Contohnya seperti Khalid Al-Walid, Umar bin Al-As dan Utsman bin Talha. Sehingga mereka ni boleh menjadi pengaruh besar kepada orang-orang Arab Quraisy yang lain untuk memeluk Islam. Baginda juga bukan sahaja menyebarkan agama Islam di Mekah, malah di seluruh semenanjung tanah Arab. Beliau telah mengutuskan surat kepada raja-raja di semenanjung tanah Arab untuk menyeru mereka agar memeluk Islam. Antara surat yang dihantar adalah kepada Maharaja Rom, Parsi, Raja Mudir, Raja Habsyah dan Raja Yamama. Kesan perjanjian Hudaibiyah yang keempat ini dapat melambangkan Nabi Muhammad SAW ni seorang tokoh yang pemimpin yang dikagumi di seluruh tanah Arab. Sebabnya baginda ni dia bijak untuk melakukan sesuatu keputusan dan strategi. Malah baginda juga mempunyai wawasan yang berfikiran ke hadapan demi kejayaan umat Islam. Akhir sekali, yang kelima, kesan perjanjian Hudaibiyah ini telah memberikan impak yang sangat besar kerana telah menjadi faktor kepada kejayaan pembukaan kota Mekah. Kejayaan pembukaan kota Mekah ini telah dikuasai oleh umat Islam, sehinggakan umat Islam dapat menghapuskan agama kaum kafir Quraisy daripada penyembahan berhala, unsur jahiliah dan pembebasan tawanan. Malah, kawasan Tanah Mekah juga telah dijadikan sebagai kawasan larangan oleh orang bukan Islam, dan sehingga kini Tanah Mekah menjadi tumpuan kepada seluruh umat Islam untuk menunaikan ibadat tanpa gangguan orang kafir. Okey, seterusnya saya akan menyambung berkaitan dengan iktibar dalam peristiwa perjanjian Hudaibiyah. Okey, yang pertama, sebagai seorang pemimpin, perlulah bijak untuk mengatur strategi dan membuat sesuatu keputusan. Contohnya, kita boleh lihat daripada peristiwa perjanjian ini tentang sifat kepimpinan baginda yang boleh dijadikan contoh tauladan. Hal ini kerana baginda sememangnya seorang yang bersifat rasional serta mempunyai kepandaian dalam melakukan sesuatu strategi dan berfikiran jauh. Yang kedua, kita mestilah mengamalkan konsep syurah dalam melakukan sesuatu perkara, supaya setiap pandangan yang dilakukan dapat dipersetujui dan dapat memastikan sesuatu keputusan itu mengikut syariat Islam. Yang ketiga, pengajaran yang kita boleh ambil adalah sebagai seorang Muslim, kita mestilah menepati janji, iaitu tidak memungkiri janji.
Hal ini kerana amalan menepati janji merupakan suatu akhlak yang terpuji dalam Islam. Oleh sebab itu, berpeganglah pada janji kerana janji ini amat penting untuk dilaksanakan kerana ianya merupakan amanah yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Yang keempat, sebagai seorang Muslim, kita diwajibkan mentaati perintah Allah dan Rasulullah SAW serta meninggalkan larangannya supaya kehidupan kita ni akan sentiasa diredai dan dipimpin oleh Allah serta dapat menjauhkan diri kita dari kesesatan dan kebinasaan dalam kehidupan. Akhir sekali, sebagai seorang pengikut, kita mestilah mentaati perintah pemimpin selagi tidak melanggar syarak. Oleh itu, kita mestilah bersama-sama berganding bahu, sentiasa menyokong pemimpin dan sentiasa perlu mengamalkan sikap toleransi. Hal ini kerana setiap arahan yang diarahkan oleh seorang pemimpin pasti ada manfaatnya yang dapat kita lihat pada suatu masa akan datang. Okey, itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagi kesimpulan yang diperolehi menerusi perjanjian Hudaibiyah, orang Islam berpeluang menunaikan haji pada tahun berikutnya iaitu 629 Masihi. Peluang ini juga telah memberikan kebebasan kepada orang Islam untuk memasuki Mekah dan seterusnya beribadah di Kaabah pada bila-bila masa. Tempoh perdamaian dalam perjanjian ini membolehkan Nabi Muhammad merangka program dakwah Islamiah ke seluruh semenanjung tanah Arab secara aman. Menerusi perjanjian ini, suku Arab boleh menganut sebarang agama yang mereka sukai tanpa halangan daripada mana-mana pihak. Dengan itu, Islam dapat berkembang dengan meluas. Sesetengah sejarawan mengatakan bahawa selepas 2 tahun perjanjian ini dimanterai, mereka yang memeluk Islam telah berganda bilangannya. Kandungan perjanjian Hudaibiyah menggambarkan bahawa Islam tersebar dengan aman. Walaupun isi perjanjian yang ketiga dan keempat kelihatan menguntungkan orang Arab Quraisy, tetapi Nabi Muhammad SAW yakin Islam akan memperoleh keuntungan yang berpengaruh, iaitu Khalid bin Al-Walid, Amr bin Al-As dan Uthman bin Talha. Sejurus selepas perjanjian Hudaibiyah ditandatangani, selaku pemimpin, mereka tentu mengkaji secara rasional tentang kebenaran Islam. Perjanjian Hudaibiyah melambangkan ketokohan Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin yang unggul dan dikagumi. Mereka mendapati sesuatu tindakan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad telah tidak dilakukan secara terburu-buru, malah baginda melihatnya secara menyeluruh, terperinci dan berwawasan. Sifat ini patut menjadi contoh kepada kita, bakal pemimpin yang akan datang. Persetujuan orang Arab Quraisy menandatangani perjanjian ini menunjukkan bahawa mereka telah mengiktiraf kerajaan Islam di Madinah. Sebelum ini, mereka tidak mahu langsung bekerjasama dengan orang Islam, malah sentiasa mencari jalan. Walau bagaimanapun, perdamaian yang dipersetujui antara kedua-dua belah pihak ini bertahan selama 2 tahun sahaja. Orang Arab Quraisy sengaja melanggar isi perjanjian yang pertama. Nabi Muhammad SAW telah bertindak tegas dalam menangani hal itu dengan menyediakan dan menghantar pasukan tentera ke Mekah. Oleh itu, dapat dirumuskan bahawa perjanjian Hudaibiyah menjadi punca utama ke arah penaklukan semula ke Mekah. Kesabaran, kebijaksanaan dan kemuliaan akhlak Nabi yang dipaparkan merupakan kunci kejayaan terawal bagi umat Islam. Pembentukan Islam Madinah yang kukuh dan menitik beratkan nilai perpaduan serta keharmonian hidup pelbagai bangsa yang patut dicontohi. Prinsip dan nilai ini patut dijadikan teladan dan pedoman kepada generasi muda yang bakal mewarisi pemimpin negara pada masa akan datang. Nabi Muhammad merupakan tokoh yang berwawasan, berjiwa besar dan pemaaf. Sifat-sifat ini telah diperlihatkan dalam peristiwa seperti perjanjian Hudaibiyah pada tahun 628 Masihi dan penaklukan semula kota Mekah pada tahun 630 Masihi. Sikap ini tidak akan kalah. Sikap tidak pernah menyerah kalah untuk meneruskan perjuangan murni yang harus ditanam dalam jiwa kita. Rintangan dan halangan harus ditempuhi dengan cekal demi memperoleh kejayaan yang cemerlang. Dengan akhlak yang terpuji ini, Nabi Muhammad dapat berhadapan dengan golongan penentang Islam sebelum ini dan menerima mereka sebagai kawan. Inilah ciri dan sifat yang harus dimiliki oleh generasi Islam pada masa kini demi menghadapi zaman yang lebih mencabar pada masa akan datang. Sekian,
Terima kasih.